Kalau nak tahu apa yang saya sedang lakukan, teruskan menonton Ejen Halal. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ejen Halal. Satu-satunya rancangan yang akan menerangkan kepada anda apa itu masuk halal. Dalam episod kali ini, kita akan menyiasat ke atas premis yang memulakan produk beras dan produk minuman. Untuk mengetahui lebih lanjut, teruskan bersama saya. Kita siasat! Sekarang saya berada di hadapan syarikat Faizah Sdn Bhd yang terletak di kawasan industri Sri Gading 2, Johor Darul Takzim. Dan syarikat ini telah memulakan operasinya sejak tahun 1982 dan kini merupakan di antara pengeluar beras herba yang terkenal di Malaysia. Jadi jangan tunggu lama-lama, ikut saya masuk dalam. Sekarang, saya sedang menjalankan proses yang pertama, iaitu proses yang dipanggil proses penerimaan, di mana bahan-bahan mentah ini, beras ini yang asalnya berada di pelabuhan dibawa ke sini melalui kontainer dan akan melalui proses seterusnya, iaitu proses quality check, di mana beras-beras ini akan diambil secara rawak daripada kumpulan-kumpulan beras ini dan untuk melalui proses analisa fizikal dan masakan. Kita ambil sampel ni. Sebenarnya ini merupakan gudang penyimpanan produk yang telah siap, yang telah dihasilkan oleh syarikat Faizah. Sebenarnya tadi saya sedang periksa sama ada makhluk-makhluk ataupun binatang-binatang perosak. Selalunya produk-produk begini akan diganggu binatang-binatang seperti tikus, musang dan sebagainya. Jadi saya sebagai ejen kena periksa tahap kebersihan di sini. Okey, Munir, mengandalkan awak pekerja baru di sini, biar saya terangkan macam mana proses beras ni daripada mula sehinggalah air. Kita pergi kepada control panel ni ya. Okey, Munir, ini adalah kita panggil dia intake hopper. Permulaan beras di mana beras kita tuang. Kita tuang di sini, kemudian akan dibawa melalui elevator pergi kepada pre-cleaner. Tujuannya adalah untuk membersihkan beras lah. Bersihkan beras tu supaya beras ni boleh dibersihkan daripada habuk-habuk. Kemudian beras ni akan dibawa kepada distoner. Distoner ni tempat kita untuk menghasilkan batu. Pasal beras yang sampai kadang-kadang mempunyai batu, so kita kena bersihkan dia. Kena keluarkan dia daripada beras. Selepas tu kita akan pergi kepada tong simpanan. Ini kita panggil holding bin. Tempat simpanan beras mana kita simpan mengikut grade-grade beras. Mengenai tahap halal tu, bagaimana yang ditetapkan oleh JAKIM yang mengatakan beras Faizah ni halal? Okey, ianya di sini. Dia memula di Pale Polisher. Di sini kita menggunakan air yang bersih. Air yang bersih yang telah disahkan halal oleh syarikat bahawa ianya bersih. Pasal kita kena membersihkan beras ni. Selepas masa kita polish, kita kena bersihkan dia supaya habuk-habuk ni keluar daripada beras tu. Jadi beras-beras ni bersih, suci dan bermutu. Okey, sebelum saya terlupa, di syarikat Faizah, kita ni semua adalah pekerja Islam. Sebelum kita memulakan sesuatu kerja, kita kenalah membacakan bismillah. Itu adalah yang dituntut. Terima kasih, Tuan. Dapat kita lihat di sini, mesin-mesin di sini dijaga dengan rapi. Ini bagi menjamin mutu dan kualiti produk yang akan dihasilkan. Sekarang ni saya berada di unit kawalan kualiti di syarikat Faizah Sdn Bhd. Sebenarnya mesin ini adalah mesin pengisah hancur di mana untuk menghasilkan beras-beras hancur. Tapi walaupun kita dapat menggunakan mesin ini, ia masih memerlukan tenaga manusia dalam mengasingkan bahan-bahan yang ada dalam sampel-sampel beras tadi.
Contohnya sini. Sini ada kepala beras. Ini ada beras kapur, ada beras hancur dan benda-benda asing lain. Di sini di syarikat Faizah ini memang kualiti dijaga dengan sebaiknya. Ini adalah untuk kegunaan para pengguna. Dan selain itu, yang uniknya di sini, setiap beras ini akan diasingkan kepada 300 biji dan diukur panjang menggunakan alat ini. Cuba bayangkan mengasingkan 300 biji. Manakala kita makan senang je sesuap nasi. Dan selepas itu, untuk pengetahuan anda, sebenarnya beras untuk komersial selalunya kelembapan beras itu tidak kurang daripada 14%. Dan manakala campuran berhancur untuk jualan komersial tidak kurang daripada 1 hingga 2%. Selepas itu, selepas beras-beras ini asing, segalanya akan direkod seperti ini agar memudahkan unit pengeluaran untuk mengetahui segala info tentang beras yang baru melalui proses penerimaan tadi. Dan di sini adalah proses untuk menguji, di mana di sini adalah untuk menguji analisa masakan. Di sini kita dapat tengok beras ini dimasak pada kadar berapa lama, berapa banyak air diperlukan. Dan di sini di unit kawalan kualiti ini kita dapat lihat syarikat Faizah memang mementingkan keselamatan penggunanya. Kita selalu memastikan daripada punca, maknanya kalau kita beli beras tu, maknanya daripada raw material yang kita beli tu mestilah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh syarikat kami. Di belakang saya ni adalah sampel-sampel produk yang pernah dihasilkan oleh syarikat Faizah Sdn Bhd. Di belakang saya ini adalah semuanya adalah sampel-sampel beras yang pernah dikeluarkan oleh syarikat ini dan disimpan sebagai bahan rujukan untuk produksi beras yang akan datang di masa hadapan agar kualiti dapat dikekalkan. Kenalah dengan moto syarikat, iaitu dijamin suci dan berkualiti. Saya jamin produk ini bersih, selamat dan halal untuk digunakan. Yang berada sebelah saya sini adalah sampel-sampel beras yang mewakilkan setiap lot yang diterima melalui proses penerimaan. Bayangkan, satu sampel ini mewakili lebih daripada 30 tan beras yang dihantar ke sini. Cuba bayangkan berapa tan beras yang ada dekat sini. Sekarang ni saya berada di bawah tong simpanan beras yang dikenali sebagai bin, di mana setiap tong ini menyimpan beras yang berbeza mengikut grade yang berbeza yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Dan bin ini di sini adalah untuk memudahkan para operator untuk mengenali setiap beras dan jenis beras yang ada di dalam tong ini agar tidak bercampur aduk untuk ke proses seterusnya, iaitu proses pengilapan. Dan di sini saya rasa terdapat lebih daripada 6 bin. Wow. Ini merupakan di antara produk-produk yang telah dihasilkan oleh syarikat ini. Di sini merupakan tempat pemprosesan akhir bagi beras-beras yang telah dihasilkan oleh syarikat Faizah Sdn Bhd. Beras-beras ini akan dibungkus mengikut grade ataupun jenis-jenis beras yang telah diasingkan. Dan ini merupakan salah satu contoh beras yang telah dihasilkan oleh syarikat Faizah Sdn Bhd. Cara memproses dia, kita bersihkan beras tu dulu, kita ayak, kita masuk stoner, buang batu dia. Lepas tu kilang kita bersih. Jadi kita yakinlah dengan produk kita tu memang produk yang berkualiti tinggilah, halal dan tayyiban. Maknanya orang boleh gunakan barang-barang kita tu tanpa was-was.
Setelah menyiasat dan meneliti segala prosedur untuk pengeluaran beras Faizah ini, barulah saya faham tentang halalnya ke atas produk beras ini. Dan saya yakin produk ini bersih, halal, suci untuk kita gunakan. Jadi kita sebagai pengguna, jangan rasa ragu-ragu untuk menggunakan produk beras Faizah ini. Jadi kita jumpa di lokasi seterusnya. Dah makan nasi, kena ada air. Sekarang ni saya berada di Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, di mana terletaknya kilang milik warisan kawasan Ibu Sdn Bhd yang menghasilkan jus tamarin ataupun asam jawa dan konten buah-buahan. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom ikut saya masuk dalam. You masuk sini, you kena lalu air water bath ni untuk cuci kasut dulu. Oh. Lepas tu cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan, you kena tengok ni. Dia ada 7 langkah untuk cuci tangan. You kena ikut step by one. Step 1, 2, 3, 4, dia 7 step. Yalah. Yang first, basahkan tangan, ambil sabun, basuh kotak tampang belakang, basuh ring. Kering dengan tisu. Tisu. Lepas tu buang kantung sampah ni. Okey, masuk sini. Okey. Ambil sarung tangan ni, pakai dulu. Oh, kena pakai? Kena pakai. Ni kilang makanan ni kena pastikan kebersihan. Kak bos. Okey, kemudian kita datang sini. Botol-botol ini akan dibersihkan dahulu sebelum digunakan. Okey, mula-mula ambil botol ni masuk dalam conveyor ni. Okey, ambil dua-dua. Okey, tengok sini, dia akan isi. Lepas isi dia akan ke sana. Oh. Bila dia jalan, then dia akan sambung lagi. Sambung lagi. Ini adalah untuk proses pengisian air dalam botol mestinya. Ya betul. Ini selepas sini dia akan masuk ke mana? Selepas proses ni? Dia akan masuk ke sebelah sana untuk penutup. Penutup? Ya. Jadi berapa lama selalunya air ni akan tahan jangka hayat dia? 2 tahun, biasa 2 tahun. Biasa untuk, 2 tahun? Untuk cordial. Untuk cordial 2 tahun lah? 2 tahun. Kalau macam untuk jus? Untuk jus biasa 6 bulan. 6 bulan? Okey, Mr. Jeff, saya sambung bekerja. Kat sebelah saya ni adalah mesin yang dikenali sebagai pasteurizer, di mana air cordial ataupun jus yang telah dihasilkan akan dimasukkan ke sini dan dipanaskan pada suhu takat 80 darjah Celsius untuk mematikan segala bakteria yang terkandung dalam itu. Jadi, kita lihat mesin ini macam mana. Dan untuk pengetahuan anda, kilang ini mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh ISO, dan sini adalah jadual di mana setiap produk ada sukatannya yang tersendiri. Dan di sebelah saya ini pula adalah mesin untuk memancuh air gula dan dimasukkan vitamin C sebelum masuk ke pasteurizer. Kita ke tempat lain pula. Sebenarnya saya sedang memeriksa sama ada bahagian ini berkarat ataupun tidak, kerana bahagian baterai ini akan selalu berkarat jika terkena air ataupun bahan-bahan cecair seperti ini. Dia mudah berkarat dan karat itu akan menyebabkan kesihatan kita terjejas. Tapi nampaknya setakat ini semuanya alhamdulillah bersih. Kalau kita lihat pada lantai kilang ini, ia disaluti dengan bahan yang dikenali sebagai epoksi, iaitu bahan sejenis bahan untuk mengelakkan berlakunya keretakan
dan mengelak sebarang jangkitan kuman ataupun benda asing masuk ke dalam letakan itu dan menyebabkan dia masuk ke dalam makanan ataupun produk yang disediakan di sini. Dan di sini kita dapat lihat bucu di sini bukan saja dibulatkan di sini, okay? Bukan sekadar hiasan, tapi ia adalah untuk mengelak dari sebarang kotoran masuk ke dalam bucu, dan curve ini adalah untuk memudahkan ia dicuci. Kat sebelah saya ni adalah water filter ataupun penapis air yang digunakan, yang ditapis air pipe-nya dan digunakan untuk menjadikan RO water. Di sini adalah ultra filtration membrane, di mana filter ni akan membuang segala klorin yang terdapat di dalam air dan kemudian itu dimasukkan ke dalam ini, iaitu sand filter, penapis air pasir, di mana untuk membuangkan benda asing yang ada yang terdapat dalam air itu dan dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam tong ini. Lepas tu barulah dimasukkan ke dalam mesin untuk proses menjadi RO water. Sekarang ni saya berada dalam chiller yang besar ni. Di sini merupakan tempat simpanan di mana parti-parti jus disimpan di sini, kerana kalau disimpan pada kadar suhu bilik, jus-jus ini akan rosak. Jadi semuanya akan disimpan di dalam chiller seperti ini. Sekarang ni kita akan memasuki bahagian R&D, iaitu Research and Development di kilang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nadia. Ya, Cik Nadia tengah buat apa ni? saya tengah membuat ujian untuk acidity. Cik Nadia, saya memandangkan saya pekerja baru di sini. Saya nak tahu fungsi bahagian R&D di kilang ni. Okey, selalunya fungsi bahagian R&D ialah kita membuat produk baru jika terdapat sebarang order daripada pelanggan. Dan lagi satu, untuk memeriksa kadar gula dan pH di dalam produk akhir kita. Okey. Kalau macam kilang diminta kita buat satu produk baru, R&D akan terlibat tak? Ya. Maksudnya Sebab di situ akan bermulanya satu produk. Ini teropong apa Cik Nadia? Itu namanya refractometer. Hah? Refractometer. Refractometer? Yes. Buat apa ni? Di mana kita menengok Untuk mengkaji kadar gula. kadar gula? Mula-mula kita buka ni. Lepas tu kita akan letakkan produk kita di sini. Okey. Kita tutup balik. Okey. Oh, yang putih ni Line di antara putih dan biru tu. itulah kadar gulanya? Ya. Kalau 40% tu tinggi? Selalunya untuk cordial memang standard 40. 40. Kalau yang jus? Jus dalam 11-12. 11-12. Oh, maknanya lebih sihat minum jus lah. Sebab cordial ni kita akan cairkan dengan air. Oh, saya faham. Ini yang mana? Macam highlight marker ni? Yang tu namanya pH meter. pH meter? Ya. Mana kita akan masukkan kat sini. Buka. Saya tekan on. Okay, dia akan letak sini. Dia akan baca reading dia kat situ. Kalau untuk jus, berapa bacaan pH meter yang normal? Jus dia bergantung pada jenis jus. Oh. Selalunya antara 2 ke 3 jus lah. Oh. Bagi menjamin kualiti produk, mesin di kilang ini dijaga dengan rapi. Ini merupakan proses pembotolan bagi produk yang akan dihasilkan, termasuklah jus, cordial dan minuman-minuman lain. Dan yang paling penting,
Pekerja di sini semuanya mengikut kebersihan piawaian dengan memakai sarung kepala, penutup mulut, apron dan sarung tangan. Bahkan kasut pun kasut khas. Ini merupakan di antara produk yang telah dihasilkan oleh kilang ini. Bukan saja jus asam Jawa, malah ada kode jambu, kode lychee, macam-macam lagi. Dan yang penting sekali, jus-jus ini ada di antara jus ini akan dihantar ke udara. Macam mana tu? Sebenarnya kilang ini akan menjadi pembekal jus yang utama kepada syarikat penerbangan di seluruh negara. Wow, dahsyatnya. Kilang UKS Holding ini sudah pun mendapat ISO JAKIM pada 19 hari bulan 1 2011, manakala kilang ini juga telah mendapat ISO pada 8 hari bulan 2 2011, yang mana di dalam ISO ini ISO 22000 yang mana kita di dalamnya termasuklah JMP. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi lah menggunakan kilang ini sebagai joint venture kepada warisan Kerongsang Ibu Sdn Bhd. Setelah meneliti premis dan cara serta proses untuk mengeluarkan produk di sini, saya yakin produk di sini memang bersih, suci dan halal untuk digunakan. Jadi, kita sebagai pengguna jangan ragu-ragu untuk menggunakan warisan Kerongsang Ibu Sdn Bhd punya keluaran ataupun produk. Semoga penyiasatan kali ini akan memberi info yang berguna kepada kita. Sebelum berundur, sama-samalah kita menghayati ayat 168 dari surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam Eja Halal. Assalamualaikum. Hijrah.